kepada semua saudara-saudari, cikgu-cikgu saya. Mereka yang terlibat dengan perpesaan SPN, yang terlibat sebagai petugas SPN, mereka sedang menjalankan tugas masing-masing di lokasi yang telah ditetapkan dan mereka tidak bersama kita. Dan kalau sini kita tengok 19 orang. Jadi tak silap saya ada lebih kurang dalam 5 orang kot kita menjaga besok. Jadi maka tak ada lah dalam Google Meet kita pada pagi ni lah. Namun begitu mereka telah pun menghubungi saya untuk memaklumkan perkara tersebut dan saya telah pun sedia maklum. Alhamdulillah lah cikgu pagi-pagi ni bukan kata kita ni sengaja nak buat benda macam ni. Bukan nak menyusahkan cikgu tetapi ini merupakan kerja wajib kita setelah diarahkan oleh pihak jabatan walaupun sekolah nak buka esok lusa dah. Tapi apabila jabatan mengarahkan kita melakukan perkara ini, maka saya terpaksa bersama tabir lain bersepakat untuk menjalankan apa yang sedang berlaku hari ini. Jadi saya harap semua cikgu faham dan bukan untuk menyusahkan cikgu. InsyaAllah dengan penerangan yang akan disampaikan oleh PKP kita tidak lagi, saya rasa cikgu-cikgu semua boleh biar maklulah, semua sekali lah. Saya harap cikgu semua panjang Google Meet ni cikgu dapat berada di kaca TV. Kalau dia tak stay pun ambil baju sidar di kursi je lah. Dia tak ada tulis sangat, tak apa. Tapi perkara-perkara yang penting wajib tahu. Jadi saya minta cikgu semua dapat bersama kita pada pagi ni. Saya tak sikit panjang ya. Pak masa pun ada lebih kurang dalam 45 hari lagi ni lah. Header hamba ni nak selesai wajib lah. Jadi sama harap cikgu dapat menumpukan sepenuh perhatian pada bidang tugas cikgu untuk menjalankan tugas-tugas kita. Dan saya rasa tak sikit panjang saya. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua barisan guru yang sedia berada di depan telefon ataupun laptop masing-masing. Jadi tidak menengahkan masa. Sebab saya nak tunggu JPM hari sekejap lagi. Saya serahkan kepada PKP kita untuk meneruskan agenda kita. Silakan cikgu. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan besar kita telah memberikan sedikit banyak tentang pertanyaan kita. Di mana kita dia maklumlah sekolah untuk pengetahuan semua guru-guru seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan, iaitu sekolah akan mula dibuka pada 1 Mac untuk pelajar pra tahun 1 dan tahun 2. Manakala untuk 8 Mac pula bagi pelajar tahun 3, 4, 5 dan 6. Walaupun kita tahu bahawa sekolah akan dibuka dalam masa terdekat, tapi berdasarkan kepada taklimat yang diberikan oleh pihak PBB kepada semua guru besar dalam taklimat semalam bahawa sepatutnya PDP Bersih 2 ini berjalan pada hari ini, 22 hari bulan. Hari ini adalah hari sepatutnya berjalan 22 hari bulan. Akan tetapi kerana kita masih lagi belum beri taklimat kepada guru-guru dan penerangan dari bapa, maka hari ini adalah kita bagi taklimat kepada guru-guru untuk penerangan dan insya-Allah lah kalau tidak ada apa masalah esok kita akan mulakan dengan PDPR Bersih 2. Antara sekolah yang dah bermula pada hari ini antaranya ialah sekolah Islah dan antara sekolah yang bermula esok antaranya ialah sekolah Sekitar Limas. Jadi kita memilih untuk menjalankannya esok. Jadi saya harap untuk penerangan pada sebentar lagi, harap sama-sama kita memberikan perhatian dan di akhir taklimat nanti saya akan buka untuk sesi soal jawab ya. Untuk sekarang ini kita telah mendengar dulu, di akhir nanti saya akan buka untuk sesi soal jawab. Kita bersedia untuk taklimat. Sekarang ni kehadirannya ada lagi yang tak hadir lah. Sehari ada kan dalam ni? Kalau dia kegege ni kali ada ni sehari. Cikgu Azhar pun saya tak nampak lagi. Cikgu Azhar duduk main catur ni. Ada dah Cikgu Azhar. Okey dah ada dah. Ada. Okey. Ada bang. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya tahu. Okey. Dan Ustaz Abdullah pun jaga periksa kan. Tapi ada juga pada pagi ni ya. Terbaik Alhamdulillah Ustaz Abdullah. Jaga periksa. Ada juga pada pagi ni. Okey kita mulakan Okey.
Okey, panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ya. Seperti yang dimaklumkan oleh JPN kepada PBD dan PBD taklimatkan kepada PGB ya, pada guru besar dan ketua pada petang semalam. Okey. Yang pertama sekali ya, yang pertama sekali apakah dia objektif apakah dia objektif PDPR versi 2 ya. Rasanya semua guru dapat jelas tak? Saya tanya dulu. Nak dengar suara dulu ada jelas tak gambar di skrin? Jelas ke tak gambar di skrin? Jelas. Okey, jelas. Okey, Loud and clear. Line clear. Terima kasih. Okey. Saya takut ada yang tidak jelas ya. Okey. Panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR. Okey. Yang pertama sekali kita lihat ya, apakah dia objektif ya. Yang pertama sekali mencadangkan peruntukan masa PDPR yang terancang, sistematik, berstruktur dan seimbang. Yang kedua adalah satu rujukan pengurusan pihak sekolah, guru, mata pelajaran, ibu bapa dan semua pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga adalah membantu guru dalam membina suasana PDPR yang dikatakan mesra ibu bapa. Okey. Ini adalah antara isu dan cabaran yang kita hadapi sekarang dalam melaksanakan PDPR. Cikgu-cikgu bersama dengan yang akan hadapi masalah inilah. Termasuk saya sendiri tak. Yang pertama sekali, waktu PDPR yang berbeza-beza dah. Jadi kandungan asas mata pelajaran antaranya tidak dapat disampaikan kepada murid. Wujud jurang pembelajaran yang ketara di antara murid ini berlaku dah. Dan keperluan khusus mata pelajaran tidak dapat dipenuhi. Yang keduanya, pemberian kerja rumah tidak terancang. Antaranya murid terbeban dengan lambatkan kerja rumah yang banyak sangat. Kerja murid tidak sempat disemak guru dan dikembalikan kepada murid. Dan juga bebanan dari bapa untuk membantu anak melaksanakan kerja rumah. Dan yang ketiga, pendekatan yang tidak sesuai. Maka dengan itu, diadakanlah PDPR versi 2.0. Ini adalah punca kuasa ya tu. Punca kuasanya surat ini, maka apa ni? Surat pemakluman manual pengajaran dan pembelajaran yang sebelum ini pada 2 Oktober 2020 dibatalkan kerana datangnya surat yang arahan perkeliling yang terbaru ya. Okey. Okey. Manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2. Mana manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang sebelum ini yang KPN edarkan terbatal dan ditambah baik dengan apa yang kita akan laksanakan sekarang, iaitu manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2. Okey. Jadual waktu PDPR untuk versi 2 ni ada kelainannya cikgu. Bukan saja cikgu mengajar, tetapi cikgu juga terpaksa melaksanakan tutorial. Jadi PDP itu masa cikgu mengajar dan juga tutorial. Jadi apakah dia PDP adalah peruntukan masa cikgu untuk cikgu menyampaikan kandungan mata pelajaran. Maksudnya PDP ni cikgu mengajar pada murid. Cikgu memberikan penerangan subjek ataupun kemahiran yang cikgu nak ajar pada itu. Cikgu explain pada anak murid cikgu, pada anak murid kita, itu dipanggil PDP. Dan cikgu dah pun tahu dah. Okey, dan tutorial ni pula dalam satu peruntukan masa tu pelajar ni dia melaksanakan latihan. Dia buat kerja yang kita bagi, dia ada dalam tu terkandung pengukuhan dan pengayaan. Dan pelajar juga pada masa tutorial ini, pelajar ni pada masa tutorial, dia boleh bertanya dengan cikgu, bersalah jawab. Cikgu boleh memeriksa hasil kerja dia di atas jawapan dia kepada cikgu boleh tantang, boleh semak. Itu dipanggil tutorial. Jadi dia ada dua komponen yang kita kena tahu. Dan sebenarnya berlaku, memang kita buat dah masa kita mengajar sekarang ni kan. Tetapi dia lebih nampak
dalam jadual nanti dia ada masa suku. Supaya kita lebih jelas, ada masa suku, masa untuk PDP dan masa untuk tutorial. Okey. Seterusnya dah. Penyediaan jadual waktu PDPR. Nah, ini adalah contoh yang kita nak sedia lah. Jadi bagi pihak di sekolah kita ni, alhamdulillah lah, unit kurikular ni dah mendapat perbincangan hasil perbincangan dengan SU kurikular kita, Cikgu Mariana, dan juga dengan SU jadual kita, Cikgu Tuan Hayati, dan juga mendapat feedback daripada Bursa, juga masuk bersama dengan saya dalam mesyuarat yang kita buat pada minggu lepas. Maka kita pun telah menetapkan jadual PDPR bersih 2 untuk SK Abdul Hadi lah. Mana kita cuba buat jadual ni supaya tidak rasa, tengok kalau jadual nanti ada yang kalau jadual asal dia subjek tu banyak hari ada setiap hari ni, kita cuba adjustkan paling kurangnya. Antara contoh macam BN tu dia ada 2 kali saja dalam seminggu. Tapi kalau ikut jadual asal dia, macam BN ada 4 kali ataupun 3 kali dalam seminggu. Kita tengok sebentar lagi. Okey. Jadi sini adalah penyediaan waktu PDPR di mana sekolah ni boleh mengolah semula, ini dia kata boleh mengolah semula dan menyediakan waktu yang sesuai. Maknanya kita boleh adjust balik yang sesuai dengan apa yang di sekolah kita. Situasinya dan sumbernya dengan syarat kita mesti memenuhi peruntukan masa dia, PDP dan juga peruntukan masa tutorial. Dan RPT ini diselaraskan dengan menentukan kandungan kurikulum kaedah PDPR. Kerana itu saya dah maklum dah pada semua guru-guru dan juga kepada KP supaya menghebahkan kepada guru-guru iaitu RPT, rancangan pengajaran tahunan penjajaran yang kita nak guna semasa PDPR ini. Okey. Ini ada contoh yang diberikan di depan ni, contoh 1 dan juga contoh 2. Di sini kita lihat di sini ada bagi matematik. Kita lihat contoh di skrin ni, iaitu contoh 1 matematik. Tengok dalam dia ada yang gelap, ada yang cerah kan. Iaitu yang pertama sekali guru menyampaikan kandungan mata pelajaran. Itu dia panggil sesi PDP, ya, terjelas dah. Okey, yang keduanya, yang di tengah-tengah tu, sesi tutorial, yang mana cikgu memberikan latihan dan guru membuat refleksi dengan memurid berkaitan hasil sesi tutorial atau menyambung sesi PDP. Jadi terpulang pada kita nak letak macam mana, itu atas sekolah. Nak letak PDP, tutorial, PDP ataupun PDP, tutorial pun boleh. Bergantung kepada kesesuaian sekolah. Okey, ini contoh yang kedua yang di bawah tu. Guru menyampaikan PSV, ya, guru menyampaikan kandungan mata pelajaran. Itu sesi PDP. Dan di sebelahnya pula yang cerah tu sesi tutorial, itu latihan ataupun tugasan. Okey. Okey, pelaksanaan peruntukan masa PDP ini adalah mendapati manual PDPR versi 2.0. Jadi cikgu akan kadang-kadang cikgu nak tanya, apa dia online cikgu dah? Apa dia offline? Jadi online adalah dalam talian dan apa dia offline iaitu luar talian. Maknanya kalau cikgu menggunakan dalam talian, menggunakan internet, walaupun cikgu menggunakan tidak menggunakan Google Meet dah. Ada setengahnya menggunakan WhatsApp dah. Itu yang dipanggil dalam talian. Okey. Manakala luar talian, cikgu tidak menggunakan line internet. Itu dipanggil luar talian. Di mana dalam talian ini dirancang dan mengambil kira peruntukan masa PDP diselang dengan peruntukan masa tutorial. Peruntukan waktu mesti ada short break, ada rehat pendek. Masa cikgu mengajar tu 30 minit cikgu mengajar dan cikgu rehat dalam 2 hingga 5 minit pada pelajar. Dan waktu peralihan mata pelajaran antara 5 hingga 10 minit. Maknanya kita mengajar tu kita rehat tu 5 minit, 10 minit baru kita sambung untuk seterusnya. Okey. Luar talian, luar talian antaranya kaedah luar talian ni seperti pihak sekolah membekalkan modul pembelajaran komprehensif kepada pelajar, di mana guru menyediakan bahan mengikut jadual waktu dan menyediakan manual langkah demi langkah kepada murid untuk menyiapkan latihan ataupun tugasan. Modul yang digunakan semasa PDP mesti serupa, sama ada secara online atau offline. Maknanya kalau cikgu nak mengajar dalam talian ataupun luar talian, cikgu menggunakan modul yang sama. Okey, perancangannya ialah aktiviti PDP berkaitan dengan penyediaan bahan pembelajaran, itu sesuai dengan gaya pembelajaran murid lah. Ada bahan visual, bahan audio atau bahan kinestetik. Okey, pemakluman tata cara beri bapa sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan aktiviti PDP. Okey, seterusnya. Pelaksanaan peruntukan masa tutorial, ya, dalam talian dan juga luar talian. Di mana dalam talian
dilaksanakan secara fleksibel oleh guru. Di luar talian ini pula, guru bersedia on call sepanjang tempoh tutorial. Jadi maksudnya sekarang ni, cikgu mengajar dalam talian dan seterusnya cikgu akan bersedia ya. Semasa tutorial ini bersedia untuk on call. On call ni maksudnya, cikgu jika ada ibu bapa ataupun pelajar lah biasanya, dia nak tanya kita, kita menjawabnya. Menjawab pertanyaan daripada murid-murid ataupun ibu bapa. Jadi tutorial ni dia ada dalam talian dan juga ada di luar talian. Okey, latihan dan tugasan ni mesti sesuai dengan tahap murid. Kita kena jangan beri tugasan tu terlalu arah dia tinggi. Kita lihat keupayaan pelajar di sekolah kita lah. Dan juga mesti yang berfokus. Boleh diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi kita anggap kerja yang akan kita beri kepada murid kita ni, yang murid kita boleh sudahkan dalam masa berkenaan. Mana tidak terlalu tinggi. Dan juga bagi RBT, ada muzik, tutorial ni boleh berlaku di luar waktu. Maknanya boleh juga berlaku tutorial lepas pada tu. Kerana dia mengambil kadang-kadang masa yang agak lama. Okey. Jeda waktu PDPR ya. Ini ya pemberatan dia, peruntukan masa seminggu ya. Ianya adalah berdasarkan kepada surat keliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa sekarang. Contoh di sini tak, dia bagi contoh peruntukan masa mata pelajaran Bahasa Melayu. Ya. Peruntukan masa seminggu adalah 360 minit. Peruntukan masa untuk PDP 240 dan peruntukan masa untuk tutorial adalah 120 minit. Maknanya dia banyak PDP dan dia ada ditambah dengan tutorial. Bahasa Inggeris contoh ya, 300 seminggu masa yang diperuntukkan dalam PDPR ini, maka untuk PDP adalah 150 dan untuk tutorial adalah 150 minit. Matematik contohnya 180 masa seminggu, peruntukan masanya adalah 120 untuk PDP dan tutorial adalah 60. Okey, tempoh masa yang diperuntukkan bagi menyampaikan kandungan mata pelajaran lah. Kita tengok dalam jadual di bawah ni lah. Tata caranya cikgu boleh lihat sendiri bagaimana caranya masa PDP berkenaan lah. Peruntukan masa PDPR, tata cara PDPR dia ada PDPR luar talian, berbakti manual dan juga boleh dalam talian ataupun di luar talian. Ni atas cikgu lah nak guna pendekatan mana asalkan ianya kita jalan dan bertepatan dengan kehendak KPN. Okey. Peruntukan masa tutorial di sini dia kata dalam talian atau luar talian dan juga guru kena on call seperti yang saya maklum tadi dan juga latihan dan tugasan sesuai dan berfokus. Di sini dia kata peruntukan masa yang diperuntukkan ini ialah untuk melaksanakan latihan tugasan yang lalu bagi tujuan pengukuhan dan pengayaan. Maknanya tutorial ini ialah untuk pengukuhan dan juga pengayaan. Okey. Penyelarasan RPT. Ini mana RPT lah yang cikgu nak mengajar, yang cikgu tu buat dah sekarang ni. Cikgu mengajar dah lah ni guys. Sekarang ni kita mengajar dah. Kita buat dah RPT penjajaran. Jadi sama saja cikgu, cuma kita lebih telitikan lagi, perhaluskan lagi dengan adanya PDP dengan tutorial. Itu yang beza. PDP dengan tutorial. Yang beza kita mengajar sekarang. Kalau sebelum ni kita mengajar yang kita tetapkan di sekolah kita ni, cikgu sudah maklum kita peruntukkan dalam sehari hanya ada masa dua subjek saja dan cumanya kita tak masukkan dalam jadual kita tu PDP berapa minit kita boleh. Tapi sebenarnya kita dah buat dah, kita dah jalan dah. Jadi sekarang ni kita nak turut lagi dengan kita nak nyatakan di atas kertas dan jadual tu bahawa adanya PDP, Bapa akan tahu dan adanya juga tutorial. Okey, kita lihat di sini justifikasi pengiraannya 32 minggu cikgu boleh tengok sini lah. Justifikasi pengiraan yang kita tetapkan ni, yang telah ditetapkan oleh KPN. Okey, ini adalah jadual waktu sepenuhnya dalam talian. Kita tengok di sini kehendak KPN lah, maknanya dia bermula daripada pukul 7.30 lah kita tengok jadual ni kan. Mana tentukan yang pertama sekali, nombor 1 tadi, tentukan peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial. Maknanya sekolah tentukan mana masa PDP, mana masa tutorial. Kita boleh tengok teliti. Dan yang keduanya, tentukan kaedah pendekatan dalam talian yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah mengambil kira tempoh layar, screen time. Maknanya yang pelajar ni berada di depan gadget dia, internet dia, di depan PC dia, di depan komputer dia lah. Okey, waktu tutorial ni boleh dilaksanakan dua. Yang mudah boleh dilaksanakan dua. Sama ada boleh secara online, yang saya nyatakan tadi, online contohnya antaranya Google Meet. Google Meet tu
online dan juga antaranya juga WhatsApp online dan juga secara offline. Offline ni di luar daripada talian kita. Okey. Dan tempoh layannya biasa yang dikendaki ialah mengajar 30 minit, rehat sikit. Dia banyak rehat. Mengajar 30 minit, rehat. Tujuannya supaya pelajar kita ni tidak merasa boring, tak merasa jemu bila berada depan laptop atau depan komputer atau depan telefon dalam masa yang lama lah. Okey. Dan dekat sini ya, di bawah kita lihat di situ, jadual ini boleh diubah suai berdasarkan situasi dan sumber yang ada di sekolah. Maknanya kita boleh hejar balik dengan keadaan di sekolah kita. Dan juga dapat mengurangkan bilangan mata pelajaran. Contoh kalau banyak sangat kita boleh kurangkan berapa mata pelajaran. Kalau tengok jadual yang dia bagi tak di sini, contoh kita lihat jadual contoh ni, Ayah ni dia bagi PGPK, ya tak? Ada online, ada offline. BN tak? BN dia bagi 3 masa. Online tak? Kemudian dia bagi ada BI tak? Dia bagi BI. Maknanya dalam jadual kalau tengok di sininya subjek tu ada banyak tak? PGPK 1, BN 2, BI 3, PI 4 dan ada 4 ataupun 5 subjek lah. Tapi jadual kita ejar. Saya akan maklumkan jadual kita sebentar lagi. Okey. Ini jadual waktu sepenuhnya di luar talian lah. Sepenuhnya. Ini jadual waktu gabungan jadual waktu gabungan. Okey. Waktu gabungan offline, online. Okey, ini jadual waktu PBA prasekolah ya, untuk prasekolah. Ini pun saya telah pun masa maklum dah. Gambar-gambar saya maklum dah kepada Cikgu Nizam kita supaya bersedialah. Ini contoh prasekolah. Di mana prasekolah ini, ianya kalau mengikut kehendak dia, bermula pukul 8.30 hingga pukul 9. Contoh dah bahasa Melayu untuk cikgu mengajar. Kemudian ada rehat pukul 9 hingga pukul 9.20. Dan cikgu mengajar balik aktiviti pembelajaran aktiviti lah. Mana pelajar buat kerja aktiviti pukul 9.20 hingga 10.20. Dan pula pelajar bersama bapa pembelajaran kendiri dia panggil berstruktur selepas beritu. Maksudnya di luar daripada jadual waktu. Ini contoh untuk prasekolah lah. Contoh prasekolah. Okey. Ini pendidikan khas rasanya kita tak terlibat dengan pendidikan khas berkenaan. Ini pendidikan khas juga tak terlibat. Ini aja. Ini kita lihat di sini ya. Untuk supaya cikgu nampak ya, pelaksanaan jadual PDBA ini boleh terus dimulakan sekiranya sekolah telah menyiapkan jadual berdasarkan manual PDBA versi 2. Selewat-lewatnya 22 Februari lah, maknanya hari ni dah lewatnya dah. Tapi kerana kita semalam baru PBD taklim pada kita supaya kita dapat arahan yang lebih jelas, maka kita tetapkan kita mulakannya esoklah untuk sekolah kita. Okey. Ini adalah panduan bilangan blok jadual waktu seperti yang saya nyatakan tadi lah, 30 minit ni. Okey. Contohnya tak, 30 minit blok waktu dia. Okey. Seterusnya ialah panduan bilangan jadual waktu untuk buat jadual, rasanya tak perlu. Ini adalah blok ni juga. Okey. Pentadbiran bilik ajar ni PBD ni perlu dilaksanakan juga walaupun kita mengajar secara PDPA. Maknanya dilaksanakan secara berterusan untuk kita nak lihat tahap penguasaan murid. Anak-anak murid kita mengajar, tahu dia ni setara mana dia punya pencapaian dia, pemahaman dia. Dia faham kalau kita mengajar ni setara mana. Di mana ianya masih lagi kita gunakan panduan pelaksanaan pentadbiran bilik ajar yang sekali lah, yang edisi kedua 2019. Kita gunakan itu juga untuk PBD ini. Di mana ianya dirancangnya untuk PBD ini antaranya ialah pegangan asas buat masa sekarang untuk menilai ya keberkesanan pembelajaran murid dan juga untuk menegaskan kepentingan PBD dan tugasan memberi apa yang diajar kepada murid. Maknanya kita boleh tengoklah antaranya kita tahu murid kita faham atau tidak. Tugas sekarang ini kita tidak bersemuka kan. Jadi kalau murid kita bagi respon, bagi hantar jawapan latihan, kita lihat kalau dia boleh jawab dan sebagainya, mana dia ada peningkatan pemahaman dia, kita boleh. Rasanya antara pelajar kita ni dia tanya balik dengan kita ya, dia tanya melalui WhatsApp bagaimana kita boleh tahu upayaan dia setara mana. Dan kalau antara yang buat Google Meet dengan pelajar lagi baik, mana dia boleh secara live, dia boleh bercakap dengan pelajar dia boleh tahu setara mana upayaan pelajar dia. Jadi kerumusan dianya PBD perlu dibuat. Dan kalau cikgu ingat, kalau cikgu isi pelaporan JPNK Kelantan yang cikgu isi hari-hari sekarang ni kan, dia juga ada tanya tak dalam kolom yang di bawah di ruangan yang akhir tu dia tanya tak dalam Google Form tu
adakah PBD dilaksanakan kan? Cikgu boleh buat sama ada cikgu guna kaedah mana ataupun gunakan penggabungan kan. Jadi kita kena buat PBD. Kita kena maklumkan dalam laporan kita. Okey. PBD ini antaranya ialah saya umum dah tahu dah. Rasional dia ialah kita nak kesan lah. Nak kesan, kita nak pantau tahap penguasaan murid kita secara berterusan. Okey, pelayan ini ialah instructional guru terhadap kualiti PDP masa berlaku dan juga untuk menggalakkan keterlibatan murid dalam PBD nilai secara berterusan. Ini kita dah tahu lah, maknanya strategi dia PBD macam kita biasalah, iaitu yang pertama sekali ianya perlu dirancang, ianya perlu dilaksanakan, ianya perlu dinilai, dianalisis dan kemudiannya cikgu merekod, melaporkan hasil dia dan juga di analisis ini cikgu rancang intervensi jika kita lihat kelemahan pada pelajar kita lah, di mana dia tak dapat kuasa itu, kita buat intervensi pada pelajar berkenaan. Jadi kaedah pelaksanaan PBD cikgu dah maklum dah kan, saya rasa memang kita dah tahu semua dah, itu sama sekali kita boleh lihat pemerhatian lah, kita boleh perhati pada kita lah. Kalau bersemuka kita boleh tengok, kalau PDPR ni kita tak nak tengok dalam mana pelajar kita ni, dan seterusnya bertulis lah. Bertulis ni ialah hasil kerja pelajar kita jawab dan juga lisan. Kalau ada yang secara lisan, kita boleh lihat cara dia percakapan dia jawab soalan kita. Di situ kita boleh membuat penilaian untuk boleh markah PBD kepada pelajar berkenaan. Okey. Bahan sokongan kurikular ni bahan yang kita gunakan. Peranan JPPD rasa tak ada masalah. Ni peranan PGB lah, di mananya PGB ni akan merangka jadual waktu lah. Subjek yang kita maklumkan sekarang ni, dan juga PGB ya, pihak pentadbir memastikan semua pihak yang berkepentingan ini termasuk ibu bapa akan memahami pelaksanaan jadual waktu PDPR ini, dan juga memastikan semua guru melaksanakan PDPR ini berdasarkan jadual waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid, dan juga menyelesaikan permasalahan yang timbul daripada pelaksanaan jadual waktu sebenarnya ada. Maksudnya kalau kita buat jadual ada masalah, maka pihak pentadbir lah, peranan usaha dan pihak pentadbir akan menyelesaikannya, dan juga memantau yang kita buat sekarang jugalah, maknanya pihak pentadbir akan memantau pelaksanaan PDP dan juga tutorial yang dilaksanakan berdasarkan jadual waktu PDPR yang telah pun ditetapkan, dan juga melaksanakan PLC bagi guru melaksanakan PDPR. Okay, PLC ni maknanya kita hari ni lah, mana kita bagi pemakluman kepada guru cara nak buat PDPR ni lah. Okey. Sebenarnya lah peranan guru mata pelajaran ni peranan cikgu lah. Cikgu subjek. Cikgu yang mengajar subjek berkenaan lah. Contoh cikgu bahasa Melayu, cikgu matematik kan. Yang pertama sekalinya seperti yang kita terangkan tadi, asas dia cikgu subjek menentukan kandungan kurikular yang akan dilaksanakan berdasarkan jadual waktu PDPR nanti. Kemudiannya menyediakan bahan PDP dan juga tutorial yang sesuai dengan peruntukan masa yang ditetapkan dalam jadual waktu PDPR, dan bahan berkenaan boleh diakses mula oleh murid. Maksudnya murid boleh ambil balik bahan berkenaan. Dan juga melaksanakan PDPR berdasarkan jadual waktu yang telah pun ditetapkan. Dan juga mentadbir PBD selari dengan pelaksanaan PDP dan tutorial. Maksudnya buat PBD. Dan juga membuat jaringan dengan ibu bapa ataupun penjaga dalam melaksanakan jadual waktu PDPR. Maksudnya ada hubungan dengan ibu bapa penjaga. Maksud cikgu nak buat latihan, memberi latihan pada pelajar. Dan memaklumkan ibu bapa dan murid sekiranya berlaku perubahan jadual waktu. Contohnya katakan pada hari berkenaan cikgu ni tak dapat hadir PDPR. Maka cikgu nak melawar bahawa kelas berkenaan tidak akan dilaksanakan, supaya ibu bapa ni dengan pelajar ni, mungkin dia ada yang kita nak buat online, maka dia tak tunggu di layar, di screen untuk cikgu untuk belajar dengan cikgu lah. Maknanya cikgu kena maklum. Contoh kalau cikgu bercuti ataupun cikgu terlibat dengan jaga pengawas peperiksaan sebagainya, yang cikgu pada masa berkenaan cikgu tak dapat hadir, cikgu boleh maklum kepada ibu bapa. Dan kalau cikgu nak